Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Anugerah yang Bernilai. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Anugerah yang Bernilai ini terdapat pada muka surat 192 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.3.1 mendraft dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat mendraft dan menulis sebuah penulisan tidak berformat mengenai kisah anugerah yang bernilai. Kedua, membaca dan mempersembahkan karya sastera mengenai kisah anugerah yang bernilai dalam bentuk penyampaian secara bertulis. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mendraft dan menulis sebuah penulisan tidak berformat mengenai kisah anugerah yang bernilai secara berperenggan. Kedua, murid berjaya membaca dan mempersembahkan karya sastera mengenai kisah anugerah yang bernilai dalam bentuk penyampaian secara bertulis dalam perenggan. Murid-murid, apakah tanggungjawab seorang anak kepada ibu bapanya yang merupakan orang kurang upaya iaitu OKU? Ya, tentunya sebagai seorang anak perlulah bertanggungjawab membantu mereka dalam kehidupan seharian supaya dapat memudahkan kehidupannya. Oleh itu, mereka ini merupakan insan yang istimewa yang perlu kita bantu supaya dapat menjalani kehidupan seharian yang lebih sempurna seperti manusia biasa. Ada antara mereka yang cacat penglihatan, cacat pendengaran maupun kehilangan anggota badan seperti tidak mempunyai tangan maupun kaki. Oleh itu, mereka memerlukan bantuan dan sokongan daripada orang lain. Mungkin ada bantuan dari aspek kewangan maupun memerlukan bantuan peralatan tertentu supaya mereka mudah menjalani kehidupan seharian. Oleh itu, di sini Cikgu Afan berkongsikan maklumat kepada murid-murid mengenai seorang murid yang berumur 7 tahun iaitu tentunya murid tersebut berada di tahun 1 yang mempunyai ibu dan bapanya yang cacat penglihatan. Sungguh kasihan ya murid-murid apabila kita melihat nasib murid tersebut yang masih kecil ini terpaksa berdikari, terpaksa melayani ibu bapanya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Kerana ibu bapanya ini merupakan insan yang istimewa. Tentunya murid tersebut perlulah membantu ibu bapanya supaya ibu bapanya dapat menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik lagi. Lihatlah di situ ya, seorang murid yang bernama Nur Hairunisa yang sentiasa membantu ibu bapanya berjalan-jalan di sekitar kawasan di perumahannya itu maupun berjalan-jalan di tempat lain. Jadi, dia sentiasa mengiringi kedua-dua ibu bapanya itu di mana-mana sahaja bagi memastikan keselamatan ibu bapanya terjamin. Oleh itu, kita mestilah mencontohi sikap Nur Hairunisa ini sebagai motivasi untuk terus berjaya dalam kehidupan dan kekurangan yang dihadapinya ini
bukanlah menjadi penghalang dalam kejayaan bagi sesebuah kehidupan yang dihadapi. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan maklumat yang terdapat pada setiap gambar mengenai kisah anugerah yang bernilai. Baiklah murid-murid, untuk kali ini Cikgu Afan akan mengajar murid-murid untuk menulis sebuah teks karya sastera mengenai kisah anugerah yang bernilai. Pada hari yang lain, Cikgu akan mengajar murid-murid menulis teks karya bukan sastera iaitu menulis surat kiriman tidak rasmi. Jadi kita fokus pada hari ini menulis sebuah teks karya sastera iaitu kisahnya anugerah yang bernilai. Oleh itu, mari kita bersama-sama membacanya ya murid-murid. Afifi ingin menghasilkan karangan bagi menyertai pertandingan sempena Minggu Bimbingan dan Kaunseling SK Seri Damai. Dia ingin menulis sebuah kisah yang dapat membangkitkan semangat murid untuk menimba ilmu. Jadi di sini dapatlah kita fahami Afifi mahu menulis sebuah karangan iaitu bagi menyertai pertandingan Minggu Bimbingan dan Kaunseling di sekolahnya iaitu sekolahnya SK Seri Damai. Oleh itu, mari kita membantu Afifi untuk menulis karangan tersebut. Oleh itu, kita lihat gambar yang pertama di situ ada maklumat yang telah disediakan iaitu Nisa 7 tahun mempunyai ibu bapa cacat penglihatan. Kemudian sayangi ibu bapanya. Okey, jadi dalam gambar yang pertama ini, dapatlah kita fahami Nisa ini berumur 7 tahun iaitu kelas tahun berapa tu rasa-rasanya? Ya, iaitu kelas tahun 1 lah. Jadi di situ dia mempunyai ibu bapanya yang cacat penglihatan. Istilah yang lain dipanggil buta lah. Sungguh kasihan kita melihat nasib yang dihadapi oleh Nisa kerana dia mempunyai ibu bapanya yang serba kekurangan ini iaitu pada usia yang dia masih kecil lagi. Bayangkanlah kalau murid-murid mempunyai ibu bapa yang mempunyai masalah inilah iaitu cacat penglihatan. Boleh tak murid-murid dapat menjalani kehidupan sama seperti dengan Nisa? Jadi di sinilah perkara ini dapat memberikan motivasi kepada murid-murid. Seterusnya gambar yang kedua, kita lihat di situ ya. Nisa telah pun membawa ibu dan bapanya pergi ke sekolah. Jadi maklumat yang telah disediakan di situ, hari pertama persekolahan menceritakan keadaan sekolah, kemudian teruja dan juga semangat. Ya, jadi pada hari pertama persekolahan, Nisa telah pun membawa kedua-dua ibu bapanya ke sekolah. Di situlah dia menceritakan keadaan sekolahnya yang besar dan juga cantik. Dan Nisa sangat teruja dan juga dia bersemangat pergi ke sekolah pada hari tersebut dan dia tidak berasa malu ya apabila membawa kedua ibu bapanya ke sekolah. Seterusnya, kita lihat gambar yang ketiga di situ ada seorang cikgu yang sedang merakamkan perlakuan murni. Maksudnya di sini Nisa menunjukkan sikap yang baik iaitu sentiasa bersabar melayani ibu bapanya yang serba kekurangan itu. Seterusnya, di situ cikgunya, mungkinlah di situ kita bagi watak cikgunya Cikgu Mariam. Beliau tersentuh hati, maksudnya tersinggunglah melihat nasib yang dihadapi oleh Nisa itu. Dan di situlah Cikgu Mariam melihat kecekalan murid yang menghadapi situasi tersebut dengan penuh
ketabahan, dengan penuh kesabaran. Bukan senang ya untuk seseorang murid yang berusia masih lagi kecil itu melayani ibu bapanya yang serba kekurangan itu. Seterusnya, gambar yang keempat pula di situ adanya pihak wartawan. Buat apa tu wartawan tersebut? Ya, wartawan tersebut menemu ramah Nisa sekeluarga. Jadinya di sini tular. Ada maklumat di situ tular maksudnya tersebar, iaitu liputan media. Maksudnya mendapat perhatian daripada pihak media. Seterusnya, menemu ramah ibu bapa dan berdikari dalam hidup. Jadinya di sini mungkinlah ada pihak media seperti TV3, TV1 kan. Mungkin ada Astro Awani ataupun media cetak seperti surat khabar, Metro, Berita Harian. Kan wartawannya datang berjumpa dengan Nisa sekeluarga kerana pihak media telah pun mendapat tahu perkara ini daripada media sosial lah. Mungkin di sini Cikgu Mariam telah pun berkongsikan video tersebut di media sosial dan pihak wartawan telah pun mendapat tahu mengenai perkara tersebut. Jadi pihak wartawan pun datang menemui Nisa sekeluarga. Jadi di situlah pihak wartawan menemu ramah mengenai kehidupan Nisa sekeluarga. Dan gambar yang terakhir di situ adanya seorang guru besar. Guru besar tersebut memuji siapa? Tentunya memuji Nisa lah. Terusnya mencontohi sikapnya. Tentunya guru besar iaitu beliau telah pun memberi nasihat kepada murid-murid yang lain ataupun warga sekolah yang berada di situ untuk mencontohi sikap Nisa itulah. Dan beliau telah menasihati kepada warga sekolah iaitu kekurangan bukan penghalang untuk berjaya. Tentunya kekurangan yang dihadapi oleh Nisa sekeluarga ini bukannya menjadi penghalang untuk Nisa berjaya dalam pelajaran. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat dan juga menjelaskan gambar tersebut dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mendraft penulisan untuk membina ayat dengan menggunakan maklumat yang terdapat pada gambar pertama di sebelah ini. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan sudah sertakan gambar yang pertama beserta dengan maklumat dan juga contoh ayat bagi menjelaskan maklumat tersebut. Oleh itu, kita lihat maklumat yang pertama pada gambar yang pertama ini iaitu Nisa 7 tahun. Oleh itu, contoh ayatnya, Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun. Itu contoh ayat bagi menjelaskan maklumat yang pertama. Seterusnya, maklumat yang kedua, ibu bapa cacat pelihatan. Contoh ayat bagi menjelaskan maklumat ini, dia mempunyai ibu bapa yang cacat pelihatan. Maksudnya di sini, Nisa ini mempunyai ibu bapanya yang cacat pelihatan. Jadi sungguh kasihanlah kita melihat nasib Nisa inilah yang dibesarkan oleh kedua-dua ibu bapanya ini yang serba kekurangan. Seterusnya, maklumat yang ketiga, sayangi ibu bapanya. Contoh ayatnya, walaupun ibu bapanya dilahirkan sebagai insan yang istimewa, Nisa amat menyayangi mereka. Jadi di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid menjelaskan ayat tersebut dengan menggunakan maklumat yang telah disediakan. Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang kedua pula.
Oleh itu, dalam gambar yang kedua ini adanya maklumat yang telah disertakan, iaitu maklumat yang pertama, hari pertama persekolahan. Contoh ayatnya, Nisa tidak berasa malu apabila diiringi oleh ibu bapanya pada ... Jadi, murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat yang pertama tadi. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, maklumat yang kedua, menceritakan keadaan sekolah. Contoh ayatnya, dia ... nya yang sungguh besar dan cantik kepada ibu bapanya. Oleh itu, bagi ayat yang kedua ini, murid lengkapkan ayat tersebut dengan menggunakan maklumat yang telah disediakan itu. Seterusnya, maklumat yang ketiga, teruja dan juga semangat. Contoh ayatnya, dia berasa ... dan ber ... sewaktu menjalani persekolahan pada hari tersebut. Jadinya di sini, murid lengkapkan sahaja tempat kosong yang ada dalam ayat yang ketiga itu. Ada dua tempat kosong. Jadi, murid lengkapkan kedua-dua tempat kosong dalam ayat tersebut dengan menggunakan maklumat yang ketiga. Mudah kan murid-murid? Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang ketiga pula. Dalam gambar yang ketiga ini mempunyai tiga maklumat. Iaitu kita lihat maklumat yang pertama, merakamkan perlakuan murni. Contoh ayat bagi menjelaskan maklumat yang pertama pada gambar yang ketiga ini, Cikgu Mariam telah ... yang ditunjukkan oleh Nisa. Jadi, murid lengkapkan sahaja ayat yang pertama ini dengan menggunakan maklumat yang pertama tadi. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, maklumat yang kedua, tersentuh hati. Maksud tersentuh hati ini adalah tersinggung. Contoh ayat bagi menjelaskan maklumat tersebut, beliau ... melihat ketabahan Nisa melayani kedua-dua ibu bapanya yang serba kekurangan itu. Jadi, murid ungkapkan sahaja ayat yang kedua ini menggunakan maklumat yang kedua itu. Seterusnya, bagi maklumat yang terakhir, ini ada dua perkataan, iaitu dua maklumat, iaitu kecekalan dan juga murid. Contoh ayat bagi menjelaskan maklumat yang ketiga ini, sifat ... hati Nisa itu sewajarnya menjadi contoh kepada ... yang lain. Jadi, dalam ayat yang ketiga ini mempunyai dua tempat kosong. Maksudnya ada dua maklumat yang perlu diisi dalam tempat kosong tersebut. Mudah saja. Jadi, murid lengkapkan sahaja ayat yang ketiga ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang keempat pula. Dalam gambar yang keempat ini mempunyai tiga maklumat, iaitu kita lihat maklumat yang pertama di sini ada dua perkataan. Jadi, dua perkataan ini merujuk kepada dua maklumat, iaitu tular dan juga liputan media. Oleh itu, contoh ayat bagi menjelaskan maklumat tersebut, perkara itu telah ... di media sosial lalu mendapat ... secara meluas di Malaysia. Jadi, murid lengkapkan sahaja ayat yang pertama ini dengan menggunakan kedua-dua perkataan, iaitu kedua-dua maklumat dalam maklumat yang pertama ini. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, maklumat yang kedua, menemu ramah ibu bapa. Contoh ayat, pihak wartawan telah ... Nisa selepas tamat hari persekolahan di rumahnya. Jadi, murid lengkapkan sahaja
ayat yang kedua ini dengan menggunakan maklumat yang telah disediakan di situ. Seterusnya, maklumat yang ketiga, ada dua perkataan iaitu dua maklumat, iaitu berdikari dan juga dalam kehidupan. Jadi, murid lengkapkan saja ayat tersebut, iaitu ayatnya dengan menggunakan maklumat yang telah cikgu berikan. Pihak wartawan amat kagum terhadap sifat ... Nisa yang rajin menguruskan diri dan keluarganya ... seharian, biarpun pada usia yang sangat muda. Jadi, murid lengkapkan saja ayat yang ketiga ini dengan menggunakan maklumat yang telah Cikgu Afan sediakan di situ. Mudah kan murid-murid? Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang kelima ini, iaitu gambar yang terakhir. Gambar yang kelima ini mempunyai tiga maklumat. Oleh itu, kita lihat maklumat yang pertama, guru besar memuji. Oleh itu, contoh ayatnya, semasa waktu perhimpunan sekolah diadakan, ... Nisa yang rela berkorban masa dan tenaga membantu ibu bapanya dalam menguruskan kehidupan sehariannya. Jadi, murid lengkapkan sahaja ayat yang pertama ini dengan menggunakan maklumat yang pertama tersebut. Seterusnya, maklumat yang kedua, mencontohi sikap. Jadi, kita lihat ayat bagi menjelaskan maklumat tersebut. Beliau menggalakkan semua warga sekolahnya ... yang ditonjolkan oleh Nisa. Jadi, murid lengkapkan sahaja ayat yang kedua ini dengan menggunakan maklumat yang telah Cikgu Afan sediakan di situ. Seterusnya, maklumat yang ketiga, iaitu yang terakhir, kekurangan bukan penghalang. Contoh ayat bagi menjelaskan maklumat tersebut, beliau menasihati kepada semua orang di situ bahawa ... kepada seseorang untuk berjaya dalam kehidupan. Oleh itu, murid lengkapkan sahaja ayat yang ketiga ini dengan menggunakan maklumat yang telah Cikgu Afan sediakan di situ. Mudah kan murid-murid? Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Kini tiba masanya mari kita menulis sebuah penulisan mengenai kisah anugerah yang bernilai dalam bentuk perenggan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan ayat-ayatnya yang telah dibina tadi. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menulis sebuah penulisan mengenai kisah anugerah yang bernilai. Jangan risau murid-murid sebab Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid iaitu dengan menyediakan panduan mengenai cara-cara menulis penulisan tersebut. Di sinilah lihat contoh panduan yang telah Cikgu Afan berikan di sini, iaitu perenggan yang pertama sebagai perenggan pendahuluan, iaitu merujuk kepada gambar yang pertama tadi. Dan dalam perenggan yang pertama ini sudah pun Cikgu Afan memberikan contoh ayatnya di situ. Jadi murid salinlah. Kemudian perenggan yang kedua di sini, murid perlu merujuk gambar yang kedua. Di manakah gambar kedua tersebut? Ya, gambar yang kedua tersebut iaitu dalam aktiviti yang kedua tadi. Jadi murid pindahkan sahaja ketiga-tiga ayat tersebut dalam bentuk perenggan di sini. Mudah kan murid-murid? Seterusnya perenggan yang ketiga, murid rujuklah gambar yang ketiga dalam slide aktiviti yang kedua tadi, iaitu murid pindahkan sahaja ketiga-tiga ayat, iaitu dalam bentuk perenggan di sini. Dan
Perenggan yang keempat, murid rujuklah gambar yang keempat, iaitu gambar yang keempat tadi ada dalam slide aktiviti 2 tadi. Jadi, murid salin semula ketiga-tiga ayat tersebut dalam bentuk perenggan di sini. Selain itu, perenggan yang kelima iaitu murid rujuklah gambar yang kelima, iaitu sebagai perenggan yang menggunakan penanda wacana akhir sekali. Di situlah. Jadi, murid rujuk semula slide aktiviti 2 tadi yang mempunyai gambar yang kelima, iaitu murid salin semula ayat-ayat dalam perenggan yang kelima dalam gambar yang kelima tadi dalam bentuk perenggan di sini. Mudah kan murid-murid? Dan perenggan yang keenam di sini, Cikgu Afan sudah sediakan perenggannya sebagai perenggan penutup. Jadi murid salinlah semula perenggan penutup tersebut yang telah Cikgu Afan sediakan di sini. Sekiranya murid-murid mempunyai idea tersendiri mengenai perenggan penutup ini, jadi murid boleh gunakan idea murid-murid asalkan tidak menyimpang daripada topik pembelajaran pada hari ini, iaitu menulis sebuah penulisan mengenai kisah anugerah yang bernilai. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.